Selamat pagi dan selamat sejahtera bersama saya Ahmad Zafran Amir. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu topik yang agak menarik, iaitu perjuang kemerdekaan. Dengan itu, hari ini saya tidak berseorangan. Saya ditemani oleh ahli panel yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Tanpa membuang waktu lagi, marilah kita mula dengan bahagian pertama di dalam tajuk perjuang kemerdekaan. Dipersilakan ahli panel kita iaitu Nurul Zafirah, Jannatun Najwa dan Amar Mursyidi. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Zafran. Okay, maksud nasionalisme adalah perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan negara daripada dijajah. Sebab penentangan tersebut adalah dasar penaklukan British, eksploitasi terhadap ekonomi tempatan, campur tangan British dalam adat resam di tanah Melayu. Bagi penentangan berdarah adalah pahlawan di tanah Melayu menentang British menggunakan senjata. Bagi penentangan tanpa pertumpahan darah adalah penentangan daripada ahli ilmuwan yang menggunakan mesin media cetak dan kesusasteraan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Melayu. Okey. Untuk penentangan di Naning, Naning merupakan wilayah di Melaka. Naning juga merupakan tanah besar daripada Melaka. Gubernur British telah menyatakan bahawa Naning hendaklah membayar 1/10 daripada hasil ekonomi kepada British. Cadangan daripada British juga telah ditentang oleh Naning iaitu penghulu Dor Said. Naning diisytiharkan sebahagian daripada wilayah Melaka. Di samping itu, kesan daripada penentangan tersebut, Dor Said juga telah menyerah diri. Bagi penentangan di Selangor, penentangan tersebut berlaku di Kelang, Selangor. Penentangan tersebut menyebabkan daripada perang oleh Raja Mahdi dengan Raja Abdullah. Kemudian British juga telah masuk campur dalam peperangan tersebut dan British juga telah memberikan sokongan kepada Raja Mahdi. Penentangan di Perak iaitu Datuk Maharaja Lela. Bagi penentangan tersebut adalah para pembesar telah menolak sistem cukai. Para pembesar juga telah menolak penguasaan British. JWW British juga tidak menghormati sistem sosial di masyarakat tempatan dan juga tidak tahu berbahasa Melayu. Pada peristiwa penentangan, perjanjian Pangkur telah ditandatangani oleh Sultan Abdullah dan Sir Andrew Clegg. Bantahan juga telah dibuka oleh Sultan Abdullah. Datuk Maharaja Lela telah mengambil tanggungjawab untuk membunuh JWW British. JWW British telah dibunuh oleh Sepuntum, Pandak Lan dan lain-lain lagi. Kesan daripada penentangan tersebut, Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagur telah lari ke Kota Lama. Dan juga Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagur telah dijatuhi hukuman gantung. Sekian. Seterusnya, berlakunya penentangan di Pahang. Penentangan bermula apabila British dilantik J.P. Rogers sebagai Residen Pahang 18,088. British memperkenalkan sistem lesen dan permit mengungguk hasil hutan, cukai tanah dan sistem kerah. Pembesar Melayu kehilangan kuasa dan mata pencarian lalu bangun tentang British. Tok Gajah, Datuk Berhaman dan Mak Kilau melancarkan pemberontak pada Disember 1891 dan serang balai polis Lubuk, Trua dan Kuala Tembeling. Pemberontakan berakhir pada tahun 1895. Tok Gajah, Datuk Berhaman dan Mak Kilau melarikan diri ke Terengganu, Kelantan dan akhirnya ke Siam. Seterusnya, penentangan berlaku di Kelantan. Penentangan terhadap penjajahan British berlaku di Pasir Putih. British telah memaksa penduduk tempatan menerima pakai sistem cukai yang diperkenalkan. Haji Mat Hasan yang lebih dikenal sebagai Tok Janggut, Engku Besar Jeram, Tuan Hamad Penghulu Adam, Haji Syed
Cik Hishak serta rakyat bersetuju menyerang dan berjaya menduduki Pasir Putih pada tahun 1915. Dengan menggunakan nama Sultan Kelantan, British telah membawa masuk tentera dari negeri-negeri Selak dan melancarkan serangan dengan menggunakan senjata yang sangat moden, lalu melumpuhkan perjuangan Tok Jangguk dan pengikutnya. Seterusnya, Tok Jangguk telah terkorban dalam serangan itu dan mayatnya dierek ke seluruh pekan Kota Baru sebelum digantung di pasar sebagai amaran kepada masyarakat tempatan. Seterusnya, penetangan di Terengganu. Itu dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Libong. Sebab penetangan berlaku, beliau seorang ulama menentang British kerana tidak berpuas hati dengan sistem cukai dan undang-undang. Peristiwa penetangan berlaku, beliau mengetuai penduduk kampung tanah di Kuala Temelong tanpa menghiraukan peraturan tanah British. Penduduk kampung berkumpul dan membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah. Seterusnya, dasar British menimbulkan kemarahan penduduk tempatan dan menyebabkan mereka melancarkan penetangan bersenjata. Pemberontak berlaku pada 21 Mei 1928. Serangan di Balai Polis dan pejabat daerah di Kuala Berang. Kesannya, Haji Abdul Rahman Limbo diserang oleh 50 orang polis dari Singapura. Ditahan dan dibuang negeri. Bila GP Rogers dilantik sebagai Residen Pahang yang pertama. Datuk Bahaman telah menolak pelaksanaan undang-undang British yang bertentangan dengan adat resam dan sistem politik. Tempatan undang-undang British meliputi sistem kehakiman, pemungutan hasil tanah, undang-undang British meliputi tanah, sistem cukai dan Datuk Bahaman sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan Samantan. Datuk Bahaman, Datuk Gajah serta Iman Rasul telah bersatu menentang British. Datuk Bahaman dan pengikutnya mendapat perlindungan daripada penduduk dan pembesar Terengganu dan Kelantan. Terusannya penetangan di Kelantan. Penetangan di Kelantan terhadap penjajahan British berlaku di Pasir Putih, Kelantan apabila sistem penasihat British diperkenalkan pada tahun 1910. British telah memaksa penduduk tempatan menerima pakai sistem cukai yang diperkenalkan. Haji Mahasam yang lebih dikenal sebagai Tok Jangguk membantah pelaksanaan sistem ini dan enggan membayar cukai bantahannya dan dia tidak dilayang oleh pegawai daerah Pasir Putih. Pihak polis diarah untuk menangkap Tok Jangguk ini tetapi tidak berjaya. Seterusnya, Engku Besar Jeram Tuan Hamad Penghulu Adam Haji Said, Cik Hishak serta rakyat biasa bersetuju menyerang dan berjaya menduduki Pasir Putih. Seterusnya, dengan menggunakan nama Sultan Kelantan, British telah membawa masuk tentera dari negara-negara Selak dan melancarkan serangan dengan menggunakan senjata yang moden lalu melumpuhkan keperjuangan Tok Jangguk dan pengikutnya. Oleh itu, Tok Jangguk telah terkorban dalam serangan itu dan mayatnya dierek ke seluruh pekan Kota Baru sebelum dia digantung di pasar sebagai amaran kepada masyarakat tempatan. Seterusnya, berlakunya penetangan di Terengganu. Sebab penetangan berlakunya di Terengganu kerana beliau seorang ulama menentang British kerana tidak berpuas hati dengan sistem cukai dan undang-undang. Berlakunya peristiwa ketiga hapuskan amalan memburu kepala manusia yang menjadi amalan tradisi orang pribumi Sarawak melalui rentak mereka menyerang kubu Brut di Sungai Skram. Yang kedua, Banting. Kota Kam di Hulu Batang lapar punca terdengar akibat tindakan Brut kuasai kawasan Banting dan hapus adat dan amalan tradisi tempatan. Yang ketiga, Syari Masafur. Penentangan berpunca daripada tindakan James Brooke memperkenalkan sistem pemerintahan baru dan kuasai kawasan Rejang. Yang keempat, Ansun. Semasa pemerintahan Brooke 1820, orang Dayak menentang pembayaran cukai dan memberontak di Sungai Knowi yang diketuai oleh penghulu Ansun. Seterusnya yang terakhir, penentangan di Sarawak. Penentangan terbesar terhadap syarikat Borneo Utara British di Sabah telah dilakukan oleh Mat Saleh ialah pemerintahan daerah Tambunan dan Sungai Sugut tetapi pihak SBB tidak menghiraukan kedudukannya.
SBB telah menduduki kawasan pengaruh Mat Saleh dan melaksanakan sistem cukai kepada dan surat perahu. Selain itu, pegawai-pegawai di syarikat itu juga bersikap yang kasar kepada penduduk tempatan. Setelah itu juga Mat Saleh telah pergi ke Sadaqah untuk membincang dengan SBB tetapi tidak dilayang. Manakala Gubernur Beaufort telah menyerang dan membakar kampungnya dan Mat Saleh terpaksa melarikan diri dengan melakukan serangan mengejut bersama pengikutnya. Kemudian mereka menawarkan plan damai kepada Mat Saleh iaitu menyerahkan tabunan kepadanya, namun SBB mungkir janji dan mereka menyerang sekali lagi dan akhirnya Mat Saleh meninggal dunia pada tahun 31 Januari pada 31. Saudara Najwa, sila berikan faktor-faktor penentangan tanpa pertumpahan darah. Faktor-faktor pertumpahan darah ialah mempunyai 5 iaitu pengenalan sistem politik barat, perkembangan sistem pendidikan dasar British, penguasaan Parti Komunis Malaya dan kemunculan mesin cetak. Okay, bagi nasionalisme masyarakat Melayu pula terdapat 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap keagamaan yang berlangsung selama 20 tahun yang bermula daripada 1906 sehingga 1926. Yang golongan pada waktu itu adalah golongan pendidikan Islam. Tahap kedua pula adalah tahap sosial atau ekonomi yang berlangsung selama 12 tahun bermula dari 1926 sehingga 1938. Dan golongan pada waktu itu adalah golongan pendidikan Melayu. Tahap terakhir adalah tahap politik yang bermula daripada 1938 sehingga merdeka iaitu 13 Ogos 1957. Dan tahap golongan pada waktu adalah golongan pendidikan Inggeris. Seterusnya adalah institusi pondok. Di antara pondok yang lahir di zaman penjajah ialah Madrasah Al-Insaniyah, Madrasah Al-Huda wal Busana, Madrasah Al-Masyhur Al-Islamiyah, Madrasah Al-Ulum Al-Syariah, Madrasah Diniyah Al-Ma'rif dan juga Madrasah Yahayawiyah yang terletak di Padang Rengas, Perak. Seterusnya ialah institusi pendidikan. Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim yang telah ditubuhkan untuk mendidik bakal guru dengan bekalan ilmu perguruan agar mereka menjadi guru yang dedikasi, dan ianya ditubuhkan pada tahun 1922. Sumbangan tenaga dan fikiran mereka diperlukan untuk menyedarkan bangsa Melayu dengan menggunakan idea baru untuk memajukan diri. Ini adalah merupakan institusi pendidikan yang tertinggi pada waktu itu yang disediakan oleh British untuk masyarakat Melayu. Seterusnya ialah Kesatuan Melayu Muda. Setelah Ibrahim Yaakob dan beberapa orang rakan seperjuangannya seperti Hasan Manan, Karim Rashid, Ishaq Haji Muhammad, Mustafa Hussein dan juga Yaakob Ahmad telah tamat pengajiannya, mereka telah menubuhkan Kesatuan Melayu Muda iaitu KMM pada tahun 1938. KMM merupakan sebuah pertubuhan berbau politik yang pertama ditubuhkan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Ianya bertujuan untuk membela nasib rakyat Melayu pada waktu itu. Beberapa tokoh seperti Ibrahim Yaakob, Mustafa Hussein, Dr. Burhanuddin dan juga Ishaq Haji M bersepakat memperjuangkan konsep Melayu Raya iaitu gabungan Tanah Melayu Indonesia bagi mencapai kemerdekaan. Seterusnya ialah tahap keagamaan. Tahap keagamaan ini adalah gerakan yang telah memberikan kesan dan juga kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Gerakan Pan-Islamism ini adalah intelektual di seluruh dunia untuk membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam untuk menentang penjajahan Barat ke atas negara Islam dan juga disokong oleh pelajar Islam. Gerakan reformis Islam yang dimulakan oleh Syekh Muhammad Abduh iaitu pensyarah di Universiti Al-Azhar, Mesir telah tersebar luas melalui majalah Al-Manar.
Gerakan Wahabi di Arab Saudi juga telah mendesak matlamat yang sama. Seterusnya pula adalah kebangkitan golongan agama. Antara gerakannya adalah gerakan Islah. Gerakan Islah adalah satu gerakan pemulihan yang berusaha untuk mendorong pandangan masyarakat terhadap Islam. Dan ianya juga bertujuan untuk memajukan umat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Antara tokoh-tokoh tempatannya adalah Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Syahid Al-Hadi dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Ia juga disebarkan melalui akhbar ataupun majalah, melalui Al-Imam, Neraca, Pengasuh dan juga Saudara. Saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel kita. Soalan pertama untuk saudara Wawa. Bagaimanakah cara hendak menjadikan perjuangan persatuan lebih berkesan atau memantapkan perjuangan persatuan? Terima kasih saudara Zafran. Antara usaha yang dapat dilakukan bagi memantapkan perjuangan persatuan adalah dengan merangka perlembagaan persatuan yang lebih tersusun dan kemas. Dengan cara ini, persatuan akan bertindak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Situasi ini menyebabkan tidak berlaku penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin persatuan yang suka bertindak sesuka hati. Terima kasih. Soalan seterusnya kepada saudara Nurul. Apakah sebab perjuangan persatuan tidak berjaya? Terima kasih saudara Zafran. Sebab perjuangan tidak berjaya adalah terdapat beberapa faktor. Antara faktornya adalah corak pergerakan yang radikal serta berhaluan kiri. Persatuan sedemikian banyak mencetuskan pemberontakan dan revolusi dalam perjuangan. Contohnya Kesatuan Melayu Muda iaitu KKM yang melatih tentera dalam menentang British. Hal ini menyebabkan KKM dibubarkan manakala pemimpinnya Ibrahim Haji Yaakob ditangkap serta telah dipenjarakan. Oleh itu, pergerakan yang radikal tidak membawa kebaikan kepada sesebuah persatuan kerana pelbagai tekanan serta halangan yang akan dikenakan ke atas oleh pihak British. Sekian, terima kasih. Soalan yang terakhir, wajar atau tidak matlamat KMM Antil menubuhkan Melayu Raya? Saudara Amar. Terima kasih saudara Zafran. Pada pendapat saya, matlamat untuk menubuhkan Melayu Raja adalah tidak berasas kerana wilayah akan menjadi terlalu luas. Ini kerana Melayu Raya terdiri daripada tanah Melayu. Dari segi politik pula, Melayu Raya sukar ditadbir secara sistematik kerana sukar untuk membuat pemantauan ke atas wilayah yang terlalu luas. Bukti menunjukkan bahawa semua empayar yang luas telah berpecah kepada negara bangsa yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahawa pembentukan empayar yang besar seperti Melayu Raya adalah tidak rasional pada zaman moden ini. Itu sahaja. Terima kasih. Sekarang kita akan teruskan ke bahagian yang seterusnya. Bahagian kedua. Yang terdapat dalam... Dah. Ya. Tak apa kau kamera aku gini. Fani. Kau nak story? Apa ya tu? Ya. Okey. Sorry. Sekarang kita akan teruskan dengan bahagian yang seterusnya. Bahagian kedua. Yang terdapat dalam perjuangan kemerdekaan. Dipersilakan ahli panel kita iaitu Ibrahim Syakisu dan Muhammad Hazim untuk menerangkan tentang Malayan Union. Dipersilakan. Okey, baik saudara Zafran. Sini saya ingin Malah tak boleh aku. Malah. Mula dah. Kira mula ni dah. Okey, terima kasih saudara Zafran. Di sini saya ingin membentangkan tentang nasional untuk pembentukan Malayan Union. Pada Julai 1943, Kerajaan British telah menubuhkan unit perancangan tanah Melayu di London, United Kingdom.
untuk menyediakan pembinaan semula tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua tamat. Unit perancangan tersebut dinamakan sebagai Malayan Planning Unit dan diketuai oleh Major General Ralph Horn. Horn diberi tugas untuk merangka satu bentuk pentadbiran baru untuk tanah Melayu selepas Perang tamat. Akhirnya selepas semua perbincangan berlaku, maka cadangan untuk mencadangkan penggabungan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, Pulau Pinang dan Melaka menjadi Malayan Union diusulkan, sedangkan Singapura dikekalkan sebagai tanah jajahan yang berasingan. Butiran utama Malayan Union pula rancangan Malayan Union yang akan melibatkan negeri-negeri Selat tetapi tidak termasuk Singapura akan terdiri daripada Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan yang diketuai oleh seorang Governor British. Sultan-Sultan Melayu masih akan mengekalkan kedudukan masing-masing tetapi dalam bidang kuasa yang sangat terhad, iaitu berkaitan tentang agama Islam dan adat istiadat orang Melayu sahaja. Sebaliknya pihak British akan terus memerintah melalui sebuah majlis penasihat yang diluluskan oleh Governor Malayan Union. Peringkat memperkenalkan Malayan Union pula, cadangan untuk rancangan Malayan Union diumumkan oleh Edward Gen, penolong setiausaha rendah tetap bagi tanah jajahan British buat kali pertama di Parlimen United Kingdom pada Januari 1944. Wilayah-wilayah Borneo juga dimasukkan dalam rancangan yang asal, tetapi kemasukan itu kemudian dikeluarkan daripada cadangan yang terakhir kerana ketidaksediaan pihak kerajaan Borneo yang pada masa itu dan masih lagi berada dalam keadaan yang kurang stabil. Pada musim bunga 1944, pejabat kolonial menjemput Sir Harold McMichael untuk pergi ke tanah Melayu bagi mendapatkan tanda tangan daripada Raja-Raja Melayu. Maksud Malayan Union? Maksud Malayan Union adalah Kerajaan Malayan Union diperkenankan pada tahun 1946 menggantikan pentadbiran tentera British yang memerintah negara sebaik sahaja pengunduran tentera Jepun di tanah Melayu. Ciri-cirinya ialah kesemua negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu disatukan dalam satu pentadbiran pusat di bawah pejabat tanah jajahan mahkota British yang diketuai oleh Governor. Di peringkat negeri pula diketuai oleh Pesuruhjaya Negeri. Singapura akan diasingkan sebagai pelabuhan bebas. Penduduknya dikenali sebagai bangsa Malayan Union. Bagaimanakah cara untuk melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan pembinaan negara dan bangsa Malaysia pada masa hadapan? Caranya adalah dengan memantapkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia dan integrasi nasional, iaitu dengan menghormati perlembagaan Malaysia dan melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Pelbagai aktiviti co-curriculum peringkat sekolah dilaksanakan untuk memupuk semangat perpaduan satu murid satu sukan tahunan, perkemahan dan gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Semasa menjalankan aktiviti ini, tentulah kita peka terhadap sensitiviti kaum yang lain. Selain itu, kita mestilah menerima kepelbagaian budaya rakyat dan menghormatinya. Sesuatu perayaan kaum yang lain juga boleh disambut disambut bersama sebagai cara menyemarakkan perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum. Dengan cara lain adalah dengan memperkukuh semangat patriotik, misalnya mengamalkan rukun negara dan memantapkan jati diri kita. Kita juga hendaklah menghormati lambang-lambang negara kita seperti bendera dan lagu kebangsaan negara. Mendaulatkan bahasa kebangsaan juga merupakan cara untuk melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan pembinaan negara dan bangsa, iaitu dengan membudayakan amalan membaca dan menjayakan bulan bahasa. Selain itu, mengangkat martabat bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Terima kasih
kita teruskan lagi dengan saudara Hazim untuk menerangkan tentang Malayan Union. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Zafran. Seterusnya kita akan menekankan tentang topik gerak balas daripada kaum Melayu. Bertentangan dengan jagaan British, penduduk Melayu yang kebiasaannya bersikap lemah lembut dan sering melakukan apa yang disuruh telah dibangun bersama-sama untuk membantah skim yang baru itu. Komuniti Cina dan India juga tidak gerah dan telah mengkritik sesetengah peruntukan yang terdapat di dalam kertas putih Malayan Union. Seterusnya ialah penubuhan UMNO. Pada 1 Mac 1946, sebuah Kongres Melayu seluruh tanah Melayu diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur, disertai oleh kira-kira 200 orang wakil Melayu daripada 41 buah persatuan. Kongres itu membincangkan pembentukan gerakan nasional Melayu serta kempen terselaras untuk menentang Malayan Union. Sebuah jawatan kuasa dilantik untuk mendraft perlembagaan untuk penubuhan pertubuhan kebangsaan Melayu Persatuan, Melayu Bersatu ataupun UMNO. Seterusnya ialah pelaksanaan Malayan Union. Malayan Union diisytiharkan pada 1 April 1946 dengan Sir Edward Gen. Sir Edward Gen merupakan gubernur yang pertama. Bagaimanapun penentangan terhadap Malayan Union adalah sangat kuat sehingga rancangan itu tidak dapat dikuasakan dengan sepenuhnya. Malah pada majlis pelantikan Edward sebagai gubernur yang pertama, majlis tersebut telah dipulau oleh Sultan Melayu. Ia adalah kesan daripada tindakan orang-orang Melayu yang telah berhimpun di luar rumah. Orang Melayu ingin menghadiri upacara pelantikan tersebut. Apakah sebab orang Melayu berjaya menghapuskan atau menentang penubuhan Malayan Union? Antara sebab orang Melayu berjaya menghapuskan penubuhan Malayan Union, orang Melayu bersatu padu dan bekerjasama untuk menentang penubuhan Malayan Union sama ada oleh Raja-Raja Melayu dan rakyat secara sederhana, iaitu dengan mengadakan rapat umum menyuruhkan bantahan di akhbar seperti utusan Melayu. Kongres juga berani menyuarakan bantahan semasa kedatangan ahli parlimen British iaitu L.J. Gemels dan David Rhys William. Pendekatan politik secara sederhana ini telah menambat hati para orang British supaya untuk membubarkan Malayan Union. Tambahan pula, perjuangan orang Melayu ini telah mendapat sokongan daripada bekas pegawai-pegawai British yang pernah bertugas di tanah Melayu seperti R.O. Winstead dan Sir Cecil Clementi. Sokongan para pegawai British juga yang sedang bertugas seperti Sir Edward Gen dan Sir Malcolm Macdonald. Selain itu, keupayaan orang Melayu memujuk dan mendesak British untuk menghidupkan semula dasar perdagangan telah membantu mereka menolak Malayan Union dikuasai oleh pemimpin yang berwibawa dan pemimpin yang berfikir sebelum bertindak seperti Datuk Jaafar. Mereka telah bekerjasama menentang Malayan Union. Tambahan pula, Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Melayu Bersatu iaitu PBB yang tidak menggalakkan penjajahan baru. Sebaliknya, berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan telah memberikan semangat baru kepada orang Melayu untuk terus menentang Malayan Union. Terima kasih. Jadi kita akan menyambung lagi pembicaraan kita bahagian ketiga iaitu Perundangan Kemerdekaan. Sistem ahli telah dibincangkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu pada bulan Februari 1950 dan dilaksanakan dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955 iaitu sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Dijalankan pada bulan Julai 1955, jelaskan apakah tujuan pengenalan sistem ahli 1951 pada hal ehwal pentadbiran. Saya mempersilakan ahli panel kita iaitu Nur Maisarah untuk menjelaskannya. Terima kasih kepada saudara Zafran atas soalan yang diajukan tadi. Idea penubuhan sistem ahli ini dicetuskan oleh Datuk Onn Jaafar dan sistem ini telah diperkenalkan pada tahun 1951. Tujuan pengenalan sistem ahli 1951 ini adalah untuk memberi peluang dan melatih penduduk tempatan atau kaum lain dalam menerajui hal ehwal pentadbiran tanah Melayu. Sehubungan dengan itu, British juga turut berhasrat untuk menjalankan dasar dekolonisasi
untuk memberi kemerdekaan kepada penduduk tempatan dan pelbagai kaum di Tanah Melayu ini. Namun terdapat beberapa orang ahli yang tidak rasmi pada Majlis Undangan Persekutuan telah diberi tanggungjawab untuk mengetuai jabatan kerajaan dengan kedudukan yang diberi sebagai seorang menteri dan setiap ahli bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Tinggi ini. Ini merupakan antara senarai tokoh-tokoh tempatan yang dilantik di bawah sistem ini seperti Datuk On Jaafar bagi mengetuai sistem hal ehwal dalam negeri, Datuk EEC Turai Singam bagi sistem pelajaran, Datuk Lee Tian Keng untuk sistem kesihatan, Datuk Mahmud bin Mat dalam sistem perhubungan, pelombongan dan tanah, dan Tunku Yaakob Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah bagi sistem pertanian dan perhutanan. Oleh itu jelaslah bahawa sistem ahli 1951 ini sangat penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri dan ia juga dapat memupuk proses perpaduan kerana ahli-ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin daripada pelbagai kaum di Tanah Melayu. Apakah langkah-langkah untuk menuju ke arah kemerdekaan Tanah Melayu? Seperti yang kita tahu, Malaysia telah memperolehi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 di bawah nama Persekutuan Melaya tanpa berlakunya sebarang pertumpahan darah. Hal ini kerana kemenangan pilihan raya 1955 telah meyakinkan Parti Perikatan untuk mencapai kemerdekaan. Ini juga merupakan langkah-langkah untuk menuju ke arah kemerdekaan Tanah Melayu, iaitu rundingan ke arah kemerdekaan. Seperti mana yang telah dipelajari tentang sejarah kemerdekaan Malaysia, Tengku Abdul Rahman telah menegaskan untuk berunding dengan pihak British sepanjang 2 tahun dan perkara ini telah mendapat reaksi dari Istana Johor yang seakan membawa kemusnahan kepada Tanah Melayu. Malah ia juga menyebabkan kontroversi berlarutan sehingga akhirnya mendapat persetujuan oleh Raja-Raja Melayu iaitu daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu dan 4 wakil ahli perikatan. Seterusnya pada Januari 1956, rombongan yang terdiri daripada 8 wakil tersebut berangkat ke London yang pastinya diketuai oleh Tengku Abdul Rahman untuk menjalankan misi kemerdekaan ke London. Rundingan berlangsung pada 18 Januari sehingga 8 Februari 1956 dan hasil daripada rundingan 8 Februari 1956 itu telah berlakunya Perjanjian London. Perkara ini telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan akhirnya Tanah Melayu berjaya memperolehi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dengan mencapai kata sepakat. British mendapat hak penempatan tentera di negara ini dan badan bebas ditubuh untuk menggubal perlembagaan. Sila terangkan sejarah yang berlaku pada pilihan raya Persekutuan 1955. Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 telah diadakan pada 27 Julai 1955. Ia merupakan pilihan raya umum yang satu-satunya di Persekutuan Tanah Melayu iaitu Malaysia sebelum mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dalam pilihan raya umum ini, Parti Perikatan terdiri daripada Pertubuhan Malaya Bersatu iaitu UMNO, Persatuan Cina Malaya MCA dan Kongres India Semalaya iaitu MIC. Pertubuhan Parti Perikatan ini mewakili 3 kaum utama Persekutuan Tanah Melayu dan memenangi 81% daripada jumlah undi dengan 51 daripada 52 kerusi yang bertanding dalam pilihan raya umum ini. Pilihan raya Tanah Melayu 1955 ini juga telah memperlihatkan MIC bertanding buat pertama kali dengan menyertai Parti Perikatan pada tahun yang lalu iaitu tahun 1954, manakala MCA telah bersetuju dengan UMNO dalam pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952. Terangkan Perjanjian London 1956 dalam perundangan kemerdekaan. Saya mempersilakan ahli panel kita Nur Syazwani. No mute. No tak buka mic tu. Terima kasih kepada saudara Zafran di atas soalan yang diajukan. Berbalik kepada soalan tadi, Perjanjian London adalah pertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dengan pihak British. Dipengerusikan oleh Lord Leonard Foy iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British. Rundingan London ini yang berlangsung pada 18 Januari hingga 8 Februari 1956. Pada 18 Februari 1956, Perjanjian London telah
meteraikan oleh pihak Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan serta Kerajaan British. Menurut perjanjian itu, Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka pada akhir bulan Ogos 1957 dan juga British sedar bahawa mereka tidak dapat menghalang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, tetapi dalam masa yang sama mereka cuba mempertahankan kepentingan mereka di Tanah Melayu. Di sini terdapat beberapa isi kandungan Perjanjian London 1915 seperti berikut, iaitu tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah ditetapkan pada 31 Ogos 1957. Pelantikan Suruhanjaya bebas untuk mengubah perlembagaan merdeka. Parti Perikatan tidak akan mengambil alih perniagaan British atau kepentingan Barat di Persekutuan Tanah Melayu. Satu perjanjian pertahanan dengan British akan ditandatangani bagi menjaga keselamatan dan kepentingan ekonomi British di Persekutuan Tanah Melayu. Konsep raja perlembagaan dikekalkan dan pembahagian kuasa di antara kerajaan pusat dan negeri diteruskan. Pada 20 Februari 1956, rombongan merdeka telah kembali ke Tanah Melayu. Kepulangan mereka telah disambut dengan meriah dalam perhimpunan besar-besaran diadakan pada merdeka. Bandar Hilih di Melaka dan Hakimnya Tunku Abdul Rahman Putera kemudian telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Terima kasih. Sila jelaskan Suruhanjaya Red yang terdapat dalam Perundangan Kemerdekaan. Untuk maklumat semua, Suruhanjaya Red merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang memperanankan merangka perlembagaan bagi Persekutuan Melayu sebelum Tanah Melayu mendapat kemerdekaan daripada British pada 31 Ogos 1957. Suruhanjaya ini telah dinamakan sepenuh nama pengerusinya iaitu seorang hakim Mahkamah Rayuan England, Lord William Red, dan dianggotai Sir Harry Cheney, Sir William Michael, Tuan Malik dan Tuan Abdul Hamid. Suruhanjaya Red juga membuat beberapa tinjauan untuk mendapatkan pandangan daripada berbagai pihak, iaitu orang perseorangan, pertumbuhan politik, kesatuan sekerja dan persatuan yang mewakili kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat. Semua surat memorantum daripada rakyat jelata yang berminat akan dipertimbangkan dan terdapat juga yang ditolak termasuk daripada Parti Perikatan sendiri. Namun, Suruhanjaya tersebut telah menyerahkan draft kerja atau laporan pada Februari 1997 yang telah diperhalusi oleh Jawatan Kuasa Kerja. Perbincangan mengenai laporan yang dikeluarkan tersebut mengambil masa 2 bulan dan apabila pidaan telah diterima untuk ram perlembagaan itu dirujuk kepada Majlis Raja-Raja untuk disahkan. Kemudian, ram perlembagaan itu dibincangkan semula dengan Kerajaan British. Cadangan Suruhanjaya diterima oleh Parlimen British pada Jun 1967. Draft perlembagaan itu telah diperkenalkan oleh Majlis Raja-Raja pada bulan Jun 1957 dan Majlis Undangan Persekutuan telah menerima dan meluluskan pada 15 Ogos 1957. Perlembagaan tersebut penguatkuasa pada 27 Ogos walau bagaimanapun secara rasminya pada 31 Ogos iaitu selepas kemerdekaan, perlembagaan tersebut kemudian telah dipindah dengan beberapa perubahan kecil bagi menyesuaikannya menjadi perlembagaan Malaysia apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak lalu membentuk Malaysia. Seterusnya, huraikan ciri-ciri perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ciri-ciri yang terdapat dalam Perlembagaan Tanah Melayu 1957 antaranya ialah Ketua Negara bagi Persekutuan Tanah Melayu iaitu yang di-Pertuan Agong yang dipilih daripada kalangan 9 orang Raja Melayu. Baginda telah memegang jawatan itu untuk tempoh 5 tahun sahaja, manakala keluarga kerajaan bagi Persekutuan Tanah Melayu ialah Perdana Menteri yang dilantik di kalangan parti yang mempunyai suara terbanyak dalam Dewan Rakyat. Perdana Menteri juga akan menubuhkan kabinet yang menjadi badan tertinggi dalam mengubah dasar-dasar kerajaan. Seterusnya, sebuah badan perundangan di peringkat persekutuan iaitu Parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Untuk Dewan Rakyat, ia mempunyai 104 orang ahli yang dipilih melalui pilihan raya untuk tempoh 5 tahun, manakala Dewan Negara
bermula mengandungi 38 ahli dan mereka berkhidmat selama 6 tahun. Di samping itu, ketua perlembagaan di peringkat negeri ialah raja atau governor. Setiap negeri mempunyai majlis undangan negeri yang dipilih melalui pilihan raya untuk 5 tahun. Pentadbiran negeri yang diketuai oleh seorang menteri besar atau ketua menteri. Selain itu, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan di tanah Melayu dan agama Islam dijadikan agama rasmi persekutuan. Tetapi agama-agama lain juga boleh diamalkan dengan bebas di mana tempat dalam persekutuan dan juga kedudukan istimewa orang Melayu dijambi oleh pemberian tanah kuasa simpanan. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan usaha kerajaan bagi menangani masalah perpaduan nasional selepas negara mencapai kemerdekaan dan bagaimanakah perpaduan dapat dikekalkan di Malaysia. Berdasarkan pengetahuan saya, antara usaha kerajaan bagi menangani masalah perpaduan nasional selepas negara mencapai kemerdekaan adalah dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru. Hal ini bagi mengurangkan kemiskinan dalam kalangan penduduk tempatan dengan menambahkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan untuk seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Misalnya, kerajaan seharusnya membuka lebih banyak peluang pekerjaan mengikut tahap kelayakan pemohon seperti bermula dari lepasan SPM hingga ke graduan lepasan institusi tinggi. Seterusnya, antara perpaduan yang dapat dikekalkan di Malaysia adalah kita seharusnya menghormati agama, bangsa dan budaya kaum lain. Hal ini demikian kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan berbagai kaum dan budaya. Perkara ini membantu kita untuk menikmati kehidupan. Go Anje. Berdasarkan pengetahuan saya pula, usaha kerajaan bagi menangani masalah perpaduan nasional selepas negara mencapai kemerdekaan dan perpaduan dapat dikekalkan di Malaysia antaranya ialah perlulah memperkenalkan wawasan 2030 di Malaysia dengan mewujudkan negara Malaysia yang dikongsi bersama dan juga mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretikan dengan warga negara teguh dalam nilai agama serta kerohanian yang didukung oleh nilai etika paling tinggi. Contohnya, kerajaan Malaysia memperkenalkan wawasan baru untuk mengekalkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Hal ini demikian bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara yang dipenuhi dengan perpaduan dan sentiasa maju. Selain itu, usaha yang seterusnya ialah perlulah menghadiri majlis terbuka ketika perayaan pelbagai kaum di Malaysia. Contohnya, menghadiri majlis terbuka ketika Hari Raya Aidilfitri, Deepawali, Tahun Baru Cina dan sebagainya. Hal ini demikian kerana amalan majlis terbuka sangat berperanan dalam memupuk semangat perpaduan antara kaum Malaysia dengan menghadiri majlis tersebut dan juga dapat mengeratkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, memperkenalkan wawasan baru di Malaysia dan menghadiri majlis terbuka ketika perayaan pelbagai kaum dapat menangani masalah perpaduan nasional serta ia dapat mengekalkan serta saling menghadiri majlis terbuka apabila diadakan dengan membawa sikap yang baik bagi menghormati majlis tersebut. Akhir sekali, bahagian keempat yang terdapat di dalam bab perjuang kemerdekaan ialah pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 telah menyebabkan keadaan Malaysia pada masa kini lebih stabil dari segi keadaan ekonomi dan sosialnya. Walaupun terdapat beberapa tahap perubahan yang tanah Melayu harus lalui, yang mana perjalanannya telah menggunakan masa dan tenaga daripada pelbagai pihak untuk menjayakan pembentukan Persekutuan Malaysia. Apakah faktor-faktor pembentukan Malaysia? Saya serahkan kepada ahli panel kita iaitu Nur Iliyin, Nik Nadia Masturina dan Nur Wardina Sofilia. Terima kasih diucapkan kepada saudara Zafran Amir atas soalan yang diajukan. Saya sebagai ahli panel bagi forum ini, Nur Iliyin akan menjawab persoalan saudara Zafran. Faktor yang pertama ialah ancaman pengaruh komunis di Singapura. Disebabkan pengaruh komunis yang semakin meluas di Asia Tenggara, lebih-lebih lagi di Singapura, ia amat
membimbangkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Hal ini disebabkan oleh pengaruh komunis mula menyusup masuk ke dalam parti yang memerintah Singapura sejak tahun 1959 yang telah dipimpin oleh Lee Kuan Yew, iaitu daripada Parti Tindakan Rakyat PAP. Kegiatan serta pengaruh komunis semakin kuat apabila bekas anggota PAP berhaluan kiri menubuhkan barisan sosialis yang dipimpin oleh Lim Chin Siong dan calon PAP telah kalah dalam dua pilihan raya kecil. Kawasan Hom Ling dan Anson telah memperlihatkan pengaruh komunis yang semakin merebak di Singapura iaitu pada tahun 1961. Perkembangan ini jelas membimbangkan Tunku Abdul Rahman kerana beliau khawatir Singapura akan dikuasai oleh pihak komunis dan keadaan ini boleh mengancam keselamatan Tanah Melayu. Oleh itu, Tunku berpendapat bahawa penubuhan Malaysia ini akan dapat menyekat pengaruh komunis daripada merebak di Singapura. Seterusnya, terima kasih kepada ahli panel Nur Iliyin. Sekarang saya akan menyambungkan isi yang berkaitan dengan apa yang diperkatakan oleh saudari Nur Iliyin. Isi yang seterusnya pula ialah keseimbangan kaum. Seperti yang telah diketahui oleh kita, pembentukan Malaysia dapat menyeimbangkan kaum dengan menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura akan menimbulkan masalah ketidakseimbangan kaum di negara kita. Singapura mempunyai bilangan orang Cina yang lebih ramai manakala Sabah, Sarawak dan Brunei mempunyai bilangan bumi putera yang lebih ramai. Penyertaan negara-negara tersebut dalam Malaysia dapat mengimbangi kaum di kalangan negara anggota. Pembentukan Malaysia juga mewujudkan kesepadatan dan semangat serta kawan di kalangan anggotanya. Isi yang seterusnya pula ialah kemajuan ekonomi bersama. Ekonomi menjadi faktor pembentukan Malaysia kerana perkembangan ekonomi tidak seimbang dalam negeri-negeri Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Ekonomi Sabah, Sarawak masih mundur berbanding dengan negeri-negeri lain. Pembentukan Malaysia akan mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan akan menguntungkan negeri-negeri yang mundur. Penubuhan Malaysia akan mewujudkan satu pasaran yang lebih luas untuk menggalakkan lagi pelaburan dan perkembangan industri pertanian. Pembentukan Malaysia dapat mewujudkan kerjasama yang memanfaatkan sumber yang sedia ada. Misalnya Tanah Melayu kaya dengan biji timah dan getah, Sarawak dan Sabah pula kaya dengan sumber balak dan Brunei kaya dengan sumber minyak. Terima kasih kepada ahli panel kita Wadina Sofilia. Seterusnya, faktor yang seterusnya ialah mempercepatkan kemerdekaan. Menerusi pembentukan Malaysia, Singapura, Sabah dan Sarawak. Menerusi pembentukan Malaysia, negeri-negeri seperti Singapura, Sabah dan Sarawak akan mendapat kemerdekaan kerana negara ini merupakan negeri di bawah jajahan British. Namun status negeri ini iaitu Sabah dan Sarawak merupakan negeri jajahan manakala Singapura dan Brunei sebagai negeri naungan. Perancangan penubuhan Malaysia akan memperoleh kemerdekaan dalam masa 2 tahun. Namun begitu, Sabah dan Sarawak tidak mahu menyertai Malaysia. Jika Sabah dan Sarawak tidak mahu menyertai Malaysia, mereka tidak akan mencapai kemerdekaan dalam masa terdekat maupun 5 tahun. Dalam menyertai Malaysia, dua belah negara ini boleh mencapai kemerdekaan dalam masa terdekat. Pada tahun 1960-an, pihak British bercadang untuk memberikan kemerdekaan kepada seluruh jajahannya. Namun, pihak British tidak akan memberikan kemerdekaan kepada Sarawak dan Sabah kerana situasi ekonomi dan politik tidak stabil. Oleh itu, Tuanku Abdul Rahman percaya dengan kemasukan dua buah negeri ini mampu mempercepatkan kemerdekaan, malah komunis tidak dapat meluaskan jajahan mereka. Saudara-saudari sekalian, ini adalah faktor terakhir kita ialah membela masyarakat Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Sebelum Sabah dan Sarawak masuk ke dalam Malaysia, nasib penduduk negeri ini tidak sama dengan nasib penduduk di semenanjung Tanah Melayu, terutamanya golongan Bumiputera. Dalam sektor pertanian dan penggunaan tanah untuk menanam ditetapkan hanya boleh digunakan 3% sahaja. Walaupun sebahagian besar rakyat bekerja dalam sektor pertanian,
Apabila negeri ini menyertai Malaysia, hak bumi putera akan terbela kerana terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang memberikan layanan istimewa. Negeri ini mempunyai kekurangan infrastruktur kerana perlu menggunakan pengangkutan air dan udara yang sukar untuk penduduk pergi ke sesuatu destinasi. Pihak British memberikan layanan yang buruk terhadap bumi putera, malah memberikan keistimewaan kepada orang asing seperti jawatan, tahap pendidikan dan penguasaan ekonomi oleh orang asing. Hak bumi putera akan terbela kerana terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang memberikan layanan istimewa. Dengan menyertai Malaysia, nasib rakyat di negeri Sabah dan Sarawak akan terbela. Proses pembentukan Malaysia Jawatan Kuasa Perundingan Pendahuluan. Tuanku Abdul Rahman telah membuat lawatan di Sabah, Sarawak dan Brunei dalam usaha untuk menerangkan konsep tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. Perundingan juga telah diadakan antara pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai-pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura. Terima kasih kepada saudara Zafran. Saya akan menyambung isi tersebut. Pada 23 Julai 1961, satu Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPKK telah ditubuhkan di Singapura dan dipengerusikan oleh Donald Stephen untuk menerangkan lebih jelas tentang konsep penubuhan Malaysia. Antara tokoh yang terlibat ialah Tuanku Abdul Rahman, Ong Ye Kili, Khir Johari, Luan Kuan Yew, Tun Datu Mustafa, Datu Harun. Jawatan kuasa ini telah mengadakan mesyuarat sebanyak 4 kali di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Negara Brunei telah menghantar wakil sebagai pemerhati di dalam 3 mesyuarat terakhir. Mesyuarat ini berfungsi untuk menerangkan konsep pembentukan Malaysia khususnya kepada penduduk Sabah, Sarawak dan Brunei. Mengumpul idea dan pendapat penduduk mengenai idea penubuhan Malaysia. Pada Februari 1960-an, ahli-ahli jawatankuasa bersetuju untuk mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Cobalt yang dibentuk kerajaan British pada mesyuarat akhir. Saya sambung lagi dengan proses yang kedua adalah Suruhanjaya Cobalt. Sebelum itu saya maklumkan kepada ahli-ahli panel yang lain, Suruhanjaya Cobalt diambil sempena nama yang diketuai oleh Lord Cobalt. Suruhanjaya Cobalt ini ditubuhkan pada Januari 1962 untuk mendapat pandangan penduduk Sabah dan Sarawak tentang cadangan penubuhan Malaysia. Antara ahli yang dianggotai oleh Suruhanjaya Cobalt ialah Sir Anthony, Sir David mewakili kerajaan British, Ghazali Syafi'i, Datuk Wong Pauni mewakili Tanah Melayu. Suruhanjaya ini telah bertugas daripada Februari hingga April 1962. Suruhanjaya ini ditubuhkan untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Suruhanjaya Cobalt membuat laporan kepada kerajaan British pada bulan Jun 1962. Antara isi kandungannya ialah 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat. 1/3 menyokong dengan syarat kepentingan mereka harus dilindungi. 1/3 lagi kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Suruhanjaya ini telah mencadangkan beberapa cadangan iaitu Perlembagaan Malaysia baru berasaskan Perlembagaan Tanah Melayu 1957, Dasar Imigresen dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ditentukan oleh Sabah dan Sarawak, jaminan terhadap hak dan kedudukan bumi putera Sabah dan Sarawak, pemberian nama Malaysia, penentuan tarikh penubuhan Malaysia. Saya serahkan isi yang lanjut kepada ahli panel yang lain. Terima kasih kepada saudari Nadia. Saya akan menyambung untuk poin seterusnya. Bagi poin seterusnya ialah jawatan kuasa antara kerajaan. Selepas Suruhanjaya Cobalt membuat laporan yang agak memuaskan, tugas untuk merangka syarat-syarat persekutuan secara terperinci telah dilakukan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipanggil jawatan kuasa antara kerajaan iaitu JAK yang diketuai oleh Lord Lansdowne yang bertindak sebagai pengerusi, Tunku Abdul Razak Hussein sebagai timbalan pengerusi, wakil-wakil kerajaan British dan wakil-wakil negeri Sarawak, Sabah dan Singapura. Jawatan kuasa ini telah membentuk satu perlembagaan khususnya yang melibatkan permintaan Sabah dan Sarawak berdasarkan memorandum yang diterima daripada parti-parti politik di Sabah dan Sarawak.
yang dibuat oleh jawatan kuasa ini menggunakan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Laporan Suruhanjaya Kobek serta cadangan yang dibuat oleh jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia sebagai asas. Perlembagaan yang dibentuk ini telah disahkan oleh Kerajaan British pada 9 Julai 1963. Antara perkara utama dalam perlembagaan ini ialah agama Islam dijadikan agama rasmi bagi seluruh Persekutuan Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa rasmi Persekutuan Malaysia, tetapi kelonggaran diberikan kepada Sabah dan Sarawak untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam perkara-perkara rasmi selama 10 tahun selepas kemasukan ke dalam persekutuan. Kuasa kawalan imigrasi di Sabah dan Sarawak akan diserahkan kepada kerajaan negeri masing-masing walaupun peruntukan tersebut di bawah kawalan kerajaan pusat. Ini adalah untuk memberi keyakinan kepada Sabah dan Sarawak bahawa tujuan Tanah Melayu bukanlah untuk menjajah negara itu. Sistem pendidikan masih dikekalkan sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Sabah diberikan 24 perwakilan parlimen, manakala Sarawak 16 dan Singapura 15 buah kerusi. Akhir sekali, Sabah dan Sarawak dan Singapura berjaya mendapat kemerdekaan pada 16 September 1963 apabila mereka bergabung dalam Persekutuan Malaysia. Seterusnya ialah referendum Singapura. Jika peristiwa di Sabah dan Sarawak melibatkan penyiasatan oleh Suruhanjaya Kobek, Singapura turut membuat satu pungutan suara yang dipanggil referendum Singapura. Kerajaan Singapura membuat keputusan untuk mengadakan referendum sebagai satu cara meninjau pendapat penduduk Singapura untuk mendapatkan kepastian dan pendirian rakyat Singapura berhubung dengan penubuhan Malaysia. Oleh itu, secara keseluruhan, pungutan suara ini bukan bertujuan untuk membenarkan rakyat Singapura menolak penubuhan Malaysia, tetapi menerima cadangan ini dengan pendirian mereka yang tertentu. Kerajaan Singapura membuat keputusan ini kerana yakin sebahagian besar parti politik di Singapura menyokong cadangan Malaysia. Cuma pandangan dan pendirian mereka juga perlu diambil kira. Soal menolak sudah tidak wujud, tetapi soal penubuhan perlu dibincangkan. Dalam pungutan suara ini, rakyat Singapura diberi 3 pilihan iaitu pilihan A, pilihan B dan pilihan C. Pilihan A iaitu rakyat bersetuju untuk bergabung dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu melalui kertas putih pada bulan November 1961. Pilihan B pula rakyat bersetuju untuk bergabung tanpa syarat dan kedudukan Singapura akan menjadi seperti negeri-negeri Melayu lain di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Pilihan C pula ialah rakyat bersetuju untuk bergabung dengan syarat yang dan faedah yang hampir sama seperti yang diperoleh wilayah-wilayah Borneo dengan pernyataan ini. Referendum Singapura ini telah diadakan pada 1 November 1962. Barisan Sosialis dan pihak komunis yang tidak bersetuju untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu telah memula pungutan suara iaitu dengan membuang undi kosong. Namun selepas referendum selesai, laporan menunjukkan 71% pengundi menyokong pembentukan Malaysia. Terima kasih. Malaysia akhirnya ditubuhkan pada 16 September 1963. Namun sebelum itu, Brunei yang sebelum ini termasuk dalam wilayah cadangan pembentukan Malaysia telah menarik diri. Singapura pula bersama Malaysia semasa ia ditubuhkan. Walau bagaimanapun, Singapura telah keluar dari negara ini selepas 2 tahun sebahagian Persekutuan Malaysia. Berikan sebab-sebab ataupun mengapa Brunei dan Singapura telah keluar dari Malaysia. Bagi isu Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin membatalkan kemasukan Brunei ke dalam Persekutuan Malaysia disebabkan oleh beliau menuntut 10 kerusi dalam parlimen, ingin menguasai semua hasil minyak, memegang autonomi hal-hal keuangan pada peringkat awal, mengekalkan semua pelaburannya, mengekalkan kadar percukaian yang rendah, meneruskan program pendidikan dan kebajikan, menuntut keselamatan Brunei dalam Malaysia terjamin. Tuntutan paling utama ialah soal kekuasaan baginda dan soal penguasaan ke atas hasil minyak negerinya. Walaupun permintaan telah dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman, tetapi Sultan tetap mengambil keputusan untuk tidak menandatangani perjanjian Malaysia. Hal ini kerana soal kekuasaan baginda tidak dipertimbangkan secukupnya.
bagi isu Singapura. Sebelum pembentukan Malaysia lagi, Lee Kuan Yew telah menegaskan walaupun Singapura bersetuju menyertai Malaysia, namun hal-hal yang terkandung dalam percantuman tersebut mestilah ditentukan bersama-sama dengan rakyat Singapura sendiri. Pada 23 Ogos 1961, mesyuarat rasmi telah diadakan antara Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu dan mencapai persetujuan atas beberapa perkara. Antara perkara tersebut ialah menyatakan aspek pertahanan, hubungan luar dan keselamatan menjadi tanggungjawab persekutuan. Walau bagaimanapun, soal pendidikan dan tenaga buruh adalah di bawah bidang kuasa kerajaan Singapura. Semua perkara tersebut termaktub di dalam kertas putih dan diisytiharkan secara rasmi pada bulan November 1961. Selain itu, jumlah perwakilan Singapura yang akan masuk ke dalam Dewan Rakyat telah ditetapkan iaitu seramai 15 orang. Setelah 2 tahun Singapura berada di dalam Malaysia, hubungan Tanah Melayu dan Singapura mula menjadi tegang. Hal ini kerana banyak perselisihan faham telah timbul antara kerajaan Singapura dengan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Antara isu yang menjadi perbahasan hangat ialah soal ekonomi, parti dan perkauman. Bagi aspek ekonomi, Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak telah sepakat untuk memajukan sektor perindustrian dan perkilangan bersama. Barang-barang yang dihasilkan digunakan dalam negeri dan bukan untuk diekspor ke luar negara. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi bersama. Namun apabila Malaysia ditubuhkan, tidak banyak kemajuan ekonomi yang dicapai. Keadaan ini amat mengecewakan Singapura. Dalam soal parti dan perkauman iaitu soal politik, Parti Tindakan Rakyat yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew cuba bertanding dengan perikatan di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman. PAP cuba untuk menarik perhatian bahawa MCA tidak mampu untuk membangun dan memajukan orang Cina. Kempen ini telah dijalankan oleh PAP sehingga pergerakan PAP dianggap sebagai satu pencerobohan ke atas hak istimewa orang Melayu. Dalam hal ini, PAP seakan-akan melupakan pengorbanan orang Melayu yang selama ini sanggup berkongsi kuasa dengan orang bukan Melayu. Keadaan ini juga telah mencetuskan rusuhan pada 21 Julai 1964. Akhir sekali, ialah isu sosial. Keadaan ini lebih teruk apabila Singapura memperjuangkan persamaan hak dan kepimpinan Malaysia untuk orang Malaysia yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Untuk merealisasikan cita-cita ini, Singapura telah membentuk United Opposition Front yang kuat untuk memperjuangkan konsep persamaan hak dan Malaysia untuk orang Malaysia. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh Tunku Abdul Rahman untuk meredakan keadaan, tetapi ia tidak berjaya. Akhirnya pada bulan Ogos 1965, Singapura mengambil keputusan untuk keluar daripada Malaysia. Terima kasih. Bagaimanakah rakyat Malaysia memupuk semangat perpaduan serta memupuk rasa cinta dan sayangkan Malaysia? Terima kasih kepada saudara Zafran Amir. Cara yang paling sesuai untuk menghayati dan cinta akan Malaysia ialah mengadakan pertandingan fashion show yang menggunakan semua elemen bendera Malaysia maupun elemen yang melambangkan semua kaum di Malaysia agar pakaian yang dihasilkan lebih bermakna dan si pemakai pula akan sentiasa mengerti akan keharmonian di Malaysia. Malah rakyat tidak akan segan silu untuk memakai pakaian tersebut kerana dihasilkan oleh mereka tempatan yang terkenal. Malah pertandingan ini juga terbuka untuk peserta luar negara supaya mereka lebih memahami perpaduan yang dimiliki oleh rakyat Malaysia. Saya berikan kepada Fardina. Baik, seterusnya saya akan menyambungkan tentang apa yang diperkatakan oleh Nik Nur Nadia. Para pendidik juga memainkan peranan penting dalam mencorak sikap patriotisme dalam kalangan pelajar dan melahirkan masyarakat yang semangat cinta akan negara. Pengajar perlu memberi penekanan yang agak kritikal mengenai sikap patriotisme sewaktu sesi pengajaran di sekolah maupun di dalam kelas. Kaedah ini dapat menggalakkan pelajar-pelajar untuk terus mempraktikkan dan memahami sikap semangat cinta akan negara sehingga mereka dewasa. Tamsingnya para pengajar juga boleh mengadakan ujian formal di dalam kelas bagi sesuatu topik yang mempunyai kaitan dengan negara kita bagi melihat sejauh mana mereka tahu tentang negara Malaysia yang tercinta. Dengan ini, para pelajar akan sedar dan sedikit tahu. Dengan ini, sebanyak
Dengan ini para pelajar akan sedar dan sedikit sebanyak cuba memahami isi kandungan negara kita dan secara tidak langsung dapat menyuburkan semangat patriotisme dalam kalangan mereka supaya adat sayang akan negara ini tak luput dan dek hujan tak lekan dek panas. Oleh hal demikian, pendidik perlulah mengambil inisiatif dalam meningkatkan semangat patriotisme demi melahirkan pelajar yang cemerlang, sia-sianya dalam membangunkan Malaysia kelak. Okey, sekarang ni ialah dalam sistem perundangan negara kita, rakyat diberikan hak kebebasan bersuara. Namun demikian, rakyat Malaysia seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Rakyat negara kita haruslah mengawal nafsu diri dan tidak mengambil kesempatan dengan mencetuskan isu sensitif dan kontroversi. Hal ini dapat mengelakkan menghibah dan perpaduan kaum daripada terjejas kerana bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Justru peranan rakyat sendiri tidak boleh dinafikan kepentingannya dalam usaha untuk memupuk perpaduan kaum di negara kita. Kesimpulan tentang keseluruhan bagi perjuang kemerdekaan ialah pejuang-pejuang kemerdekaan negara telah banyak berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah Melayu. Terdapat beberapa tokoh yang boleh dijadikan contoh atau idola buat generasi kini dan yang akan datang. Segala pengorbanan, rintangan dan penat lelah mereka berbakti untuk negara wajar diteladani. Menyorot kembali kepada sejarah perjuang kemerdekaan di Malaysia, tanah Melayu, mahu tidak mahu ianya menjurus kepada membincangkan berkenaan perihal kehebatan penentangan tokoh-tokoh seperti Tok Janggut, Tok Kenali dan Mat Kilau. Hakikatnya pada ketika itu kebanyakan penduduk tanah Melayu tidak secara terang-terangan memikirkan untuk bebas daripada kepompong penjajah. Penentangan terhadap penjajah pada era sebelumnya adalah lebih bersifat individualistik. Kepentingannya juga adalah kepentingan individu atau cenderung kepada kelompok kecil yang diwakilinya, bukannya untuk bangsa Melayu khususnya, meskipun kebanyakan gerakan kemerdekaan ini menuju kepada jalan buntu gara-gara kekurangan senjata, kurang sokongan daripada orang Melayu kesatuan serta dipalit dengan masalah komunikasi yang tidak menentu. Namun gerakan awal penentangan ini telah membawa kepada kebangkitan gerakan nasionalisme yang lebih jitu serta memberi momentum yang baik terhadap proses kemerdekaan tanah Melayu. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sekian, terima kasih.